Klinik. Klinik. Okay. Take care. Tak dapat nak buka cam dan sebab nanti lag tak ada masalah. Okay, tak apa Aziz. Faham. Tahu kekangan kau tu. Okay. Boleh beri lagi. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ini adalah kelas Major 1 AGS 3716. Okay. Untuk SEM 121-34 lah. Okay, so saya dah cover topik sampai chapter 2. Okay, which is chapter 2 literature review kan. Okay, alright. So literature review kita dah settle. So kita pergi ke chapter 3 lah sekarang. Saya akan cover sampai chapter 5 pada hari ni. Okay, so korang boleh terus buat. Sebab tak banyak pun dia, tak banyak nak explain. Okay. Sekejap. Okay, saya buat note tu. Okay. Alright. So siapa ada soalan? Tiba-tiba kan, belum start clear ada soalan. Okay. Alright, okay. Untuk chapter 3, research methodology. Okay, research method, biasalah setiap chapter kita akan ada introduction. Mana-mana chapter pun sama je. Kecuali chapter 5 cerita. Chapter 5 tak ada introduction. Okay, introduction macam biasalah. Awak kena terangkan apa benda tu research methodology. Okay, biasanya saya terangkan nak collect data apa semua. Lepas tu saya menggunakan 2 branches, research procedure. Itulah korang kena kena terangkan subjektif ke, kuantitatif ke, kualitatif ke. Benda tu kena terangkan dalam korang punya introduction. And korang kena bagi tahu method apa yang korang pilih untuk korang punya research. Okay, method ni, tahu tak method apa? Method tu cara lah, cara. Method tu cara lah. Okay, methodology, method. Okay. Alright, so lepas introduction, kita kena beritahu method apa yang kita gunakan. Macam saya gunakan collecting data. Lepas tu saya guna primary data, observation, pilot test dan pilot test. Itu je lah. Maksudnya dengan pre-test. Okay. Alright, so saya banyak tau. Saya punya saya punya method. Ni untuk master kan. Tapi korang method 3 dah cukup kot. Okay. Mungkin awak punya primary data tu 2. Lagi satu tu nak buat yang apa ni. Sekejap. I watch TV. Ni. Chapter 3. Okay. Ada primary data, secondary data. Okay, tu korang boleh pilih lah. Korang nak buat yang mana. Okay. Macam last week saya cakap interview saya wajibkan kan. Tapi itu terpulang pada korang lah. Kalau rasa nak buat, tak nak buat, tak apa. It's okay. Itu consult dengan korang punya korang punya supervisor lah. Okay. Alright. So, lepas kita dah buat introduction, kita punya method, kita kena terangkan dan kita kena relatekan dengan kita punya topik. Okay. Macam saya, kau nak letak citation ke apa ke untuk menyokong kau punya kau punya research lah. Okay. So, bila kita dah terangkan pasal collecting data, okay, contoh, lepas tu kita relatekan dengan kita punya topik. Okay, saya cakap lah analyze dengan saya punya masjid-masjid kat Kuala Lumpur apa semua lah untuk collecting data, which is interview ke apa ke, itu boleh letak sini. Okay, tapi kalau interview kena tulis interview lah. Okay, alright, lepas tu second primary data, collecting data ni, barai, sekejap. Okay, collecting data ni kiranya primary data, observation apa semua bawah dalam collecting data lah. Cara awak collect data macam mana. Itu. Faham tak? Okay. Alright. So first one, kita ada primary data. Macam saya punya lah. Korang boleh pilih korang nak buat macam mana. Primary data, kita kena terangkan dulu lah primary data atau apa benda semua. Contoh dekat sini, meeting, review, survey and so forth.
Okay, dan lain-lain lah. Okay, observation. Okay, macam saya buat pasal mobile apps. Saya buat observation pasal mobile apps lah. Okay. Okay, ni mobile application yang been created oleh semua. Lepas tu yang saya tekankan adalah layout, icon, color, typography and functionality. Okay. Itu saya punya research lah. Kalau korang buat website ke, korang buat video ke, dia akan jadi lain lah korang punya research topik tu. Dia punya observation tu. Okay. Alright, lepas tu pilot test. Pilot test adalah first kali. Alright. Observation. Okay. Uh, observation. Hilang. Okay, based on observation that researcher will do on mobile application, macam saya cakap tadi lah. Okay, kita guna mobile application dan macam saya kecilkan saya punya scope tu, saya nak study about layout, icon, color, typography and functionality. Okay. Alright, lepas tu kita pergi ke pilot test. Pilot test ni, mula-mula sebenarnya kita kena buat pre-test dulu. Okay, pre-test macam saya tunjuk dekat saya punya softbound. Sekejap ada kot contoh. Sekejap, pilot test. Saya punya apps yang saya buat. Okay, ni pre-test. Okay. Okay, pre-test macam biasa lah. Mula-mula kita akan tanya demografiknya, soalan. Okay. Tanya umur, tanya gender, occupation, apa semua lah. Lepas tu baru saya masuk saya punya, apa ni? Saya punya soalan mengenai layout ataupun apa-apalah layout pasal saya punya apps lah. Okay, ni macam saya dah tunjuk last week kan. Tapi saya tunjuk roughly je. Okay. So, macam kat sini, kita tanya kepada consumer, which is experience, orang yang menggunakan lah, user experience. Okay. Apa ni, tab yang mana, tab bar yang mana yang sesuai. So diorang akan pilih daripada situ. So kita akan penambah baik daripada pre-test ni jadi pilot test. Pilot test tu kira dah apa ni, layout app saya tu dah siap sepenuhnya lah. Okay. So kalau pre-test ni dia adalah untuk kita nak test market dulu. Okay, faham tak? Okay. Ini pun method ni pun terpulang pada korang nak buat ke tak, sebab korang tak start buat design lagi. Okay. Alright, so benda ni boleh hold dulu lah, pre-test dengan pilot test, dan mungkin awak nak tambah dalam awak punya apa ni, awak punya masa meja tu nanti tambah dalam writing lah. Okay. Alright, lepas tu ni sama juga tag bar apa semua. Lepas tu color yang mana sesuai untuk membuat app tu. Okay. Lepas tu logo apa ni, typeface yang mana, nak guna Jawi ke ataupun nak guna apa ni, Rumi ke. Okay, so layout yang mana yang diorang lebih prefer, 1, 2, 3, A, B, C ke. Okay, lepas tu ni pun sama juga, simbol yang macam mana nak guna. Okay, simbol yang belakang bulat background dari hitam ke, ataupun just simbol rumah, jam dengan orang tu je ke. Okay, ini korang kena fikirkan lah macam mana ya. Alright, lepas tu typeface yang macam mana. Okay, lepas tu baru kita tanya, inilah soalan-soalan yang saya kata tricky tu. Kita kena trick orang untuk menjawab ya atau tidak. Okay, saya suggest kalau boleh jangan letak jawapan yang ada maybe. So dia akan susahkan korang punya apa ni, selection data nanti. Okay, so kalau nak senang buat yes or no je. Okay, melainkan soalan umur lah. Umur tu range of your age kan. Itu mungkin akan banyak lah dalam korang punya graph nanti. Okay. Set. Okay. Alright, lepas tu okay, macam apa ni, setuju ke mobile apps ni senang nak pakai, senang nak faham. Okay, lepas tu second, benda ni boleh bagi benefit kat society ke, okay, menggunakan apps ni. Okay, lepas tu baru pergi discussion kat ni apa ni, macam summarize lah untuk awak punya pre-test. Tapi ni dekat chapter 4 tau. Okay. Okay, lepas tu saya patah balik, saya tunjuk yang tadi. Apaan sih? Ini pilot test. Method.
Dekat mana tadi? Okey, kat sini. Okey. Mana tadi? Observation. Okay, pilot test. Pilot test ni pun based on data collected from observation. Uh, daripada sini kita macam biasalah, kita kena, macam saya cakap tadi, kita kena terangkan apa tu pilot test dan kita kena relatekan dengan kita punya topik lah. Sama juga dengan pre-test. Okay. Pre-test ni patutnya before pilot test. Okay. So kita pre-test dulu baru kita buat pilot test. Pilot test tu kira dah macam final punya lah. Okay, macam saya cakap tadi. Okay, pilot test kejap lagi saya tunjuk kemudian. Okay. So untuk chapter 3. Okay. Apa lagi ya? Intro, isi, summary, observation, pilot test, pre-test if ada. Okay. So research method adalah just terangkan method apa yang korang nak gunakan tau. Okay, faham tak? Okay, tak susah pun. Okay, alright. So to the next step, kita akan buat chapter 4. Okay, chapter 4. Kalau kat sini introduction dan analysis and discussion. Okay. Alright, so introduction macam biasa, data analysis tu apa, findings tu apa, bla 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 bla, relatekan dengan korang punya apa ni, korang punya research. Lepas tu goreng lah. Okay, kalau boleh setengah page ni pun dah cukup dah. Okay, ataupun 2 paragraf pun dah okay dah. Okay, so data collection. Okay, kat sini saya masuk ke observation dekat saya punya data analysis. Okay, sebab saya nak tunjukkan benda apa yang saya study lah. Okay, so ini adalah contoh-contoh apps yang saya study. Okay, ni Muslim Pro. Lepas tu saya akan ceritalah sikit dah berapa orang pakai Muslim Pro ni apa semua. Lepas tu according to observation, visual interface sangat-sangatlah penting. Okay, typography yang senang baca, apa ni, bahasa yang kita senang faham. Okay, benda-benda macam tu lah. Okay, lepas tu kena conclude kan. Okay, kena conclude kan. Tak kisahlah kau nak conclude pasal colour ke, pasal layout ke apa ke. Tapi kena related dengan korang punya observation tu lah. Janganlah tiba-tiba ampi buat benda lain pula kan. Okay, alright. So ni app saya pula, benda yang sama. Okay, ni kita cerita, ini untuk menambahkan kita punya ni lah, menambahkan kita punya apa ni, writing kita. Okay, so macam kat sini saya buat observation 2 apps rasanya. Sebenarnya banyak tapi saya guna 2 apps ni untuk masukkan dalam saya punya final writing je lah. Okay, alright. So the next one adalah data collection untuk pre-test, pilot test. Ni pun sama jugalah. Okay, terangkan apa semua. Lepas tu apa ni, pilot test, carry out, find out, survey from function in the real world. Okay, dia macam survey jugalah pilot test ni. Masa-masa saya tak buat survey, saya buat pre-test dengan pilot test. Okay, so kalau korang kena buat survey. Okay, kalau yang buat survey lah. Okay, sebab dia agak susah kalau kau tak ada survey dan kau tak ada interview. So dia macam tak ada tulang belakang. So susah lah. Apa ni, macam tak ada tiang agama. Tiba kan. Okay, pula. Okay. Okay, nanti so bila dia tak kuat lah awak punya research tu. Okay, alright. So data collection, pilot test, kita terangkan pilot test tu apa. Lepas tu saya bagi tahu pilot test ni buat kat mana, berapa orang respondents apa semualah. Okay, dia sama je macam survey. Dia punya cara tu. Okay, so korang boleh applykan benda ni dekat korang punya survey lah. Okay, alright. Lepas tu ni macam biasalah. Okay, soalan-soalan ni demografik dulu. Lepas tu korang kena terangkan tau berapa persen yang pilih berapa persen bawah 19 tahun, berapa persen 20 ke 30. Lepas tu 31 ke 40, ni patutnya 21. Betul lah 20. Okay, sorry. Okay, 31, 40, 41 ke atas. Okay, so korang ni lah. Kena terangkan daripada yang paling banyak ke yang paling sikit. Faham tak? 71 yang jawab adalah 20 ke 30 tahun. Kalau 30, 40, 12%. Macam tu lah. Okay, korang kena apa ni? Kena state satu-satu. Okay. Setiap korang punya
apa ni figure of apa ni table of graph ni lah. Tak kisahlah korang buat graph ke pie chart ke, memang kena ada statement yang bawah ni, justifikasi. Okay, walaupun orang boleh baca kan, tapi kau kena tulis juga benda. Okay, alright. So biasalah setiap benda semua soalan-soalan ni so baru saya masuk pasal saya punya solat apa semua kan. Pasal korang punya topik lah. So soalan pun main peranan. So soalan-soalan tu hang kena ni lah, kena apa ni, progress dengan korang punya supervisor. Soalan tu sesuai ke tak kan. Okay, kan janganlah bila buat soalan tak jumpa supervisor, memang kau akan merabai-rabai nanti. Serius. Okay, alright. So ni soalan. Okay, alright. Itu adalah demografi untuk solat je. Yang ni baru masuk pretest design process development. Okay, so macam yang tadi, sekejap macam yang ni, data collection pasal solat dulu tau. Okay, saya buat satu-satu lah. Ni pasal saya punya topik solat saja. Okay, the next pilot test adalah untuk saya punya mobile apps punya ni lah, interface. Okay, so ni pasal saya punya topik, business topik. Ni pasal saya punya design development. So yang ni benda ni nanti korang boleh tambah masa korang punya ni lah, dah final nanti. Okay, so ni final saya. So saya gunakan apa ni, tulisan apa ni, tulisan Jawi. Okay, ini apa interface untuk saya punya first page lah, sebelum nak sign in tu. Tapi ni aku masa aku buat tu, aku buat ni tau, aku ada tunjuk tak mobile apps ni? Tak ada. Aku buat ni apa, bukan mockup, apa nama dia? Allah. Prototype. Prototype. Yes. Oh, lupa pula. Sorry. Okay, prototype. So kau boleh klik kat situ. So dia macam real one. So bila kau buat pilot test, orang macam okay. Tak adalah just gambar bodoh kan. Memang layout je. Tapi ni bila dia macam usable sikit, macam boleh tekan-tekan sikit, orang macam seronok macam macam tu lah kan. Okay. Alright. So, lepas tu macam ni saya masukkan video yang saya buat pasal degree tu, saya masukkan dalam ni. So bila orang tekan kat sini, orang macam boleh tengok tutorial lah. Okay. Lepas tu next, okay, setiap yang apa ni, dia punya cara-cara ni bila tekan dia akan pergi macam ni. Faham tak? So dia memang nampak macam real lah, walaupun dia di dunia tipu-tipu je. Okay. Alright. So next one sama juga, ni pun sama juga. Ni lepas tu saya buat boleh buat azan contoh lah. Yang ni boleh buat tasbih. So kau boleh tekan 1 sampai 10, lepas tu kau boleh reset balik. Macam tu lah. Okay. Ni prototype guys, prototype bukan yang betul-betulnya. Ya, so ni last adalah tag untuk kita punya profile. Macam tu lah. Okay, so daripada situ kita ambil komen jugalah. Daripada pretest tadi, kita dah collect data daripada pretest tadi. Okay, yang kita punya apa ni, macam yang saya punya ni kan. So daripada data yang ni, saya penambah baik dan saya buat pilot test. Tahu tak? Sampai saya punya final. Okay, alright. Okay, habis kat situ. Okay, last kali chapter 5. Wow. Okay, chapter 5. Kalau kita tengok kat kita punya ni, kita ada conclusion and recommendation. Okay, biasalah conclusion tu apa, kau kena terangkan semua dan kena relatekan dengan kita punya topik. Okay. Sekejap. Tak lupa. Sekejap. Guys, sekejap iklan 3 minit.
Okey, adik-adikku sekalian. Sekejap, nak. Okay, alright. Okay, so conclusion, kena terangkan apa itu conclusion, lepas tu korang kena terangkan content data apa semualah yang korang dah collect. Okay, lepas tu macam saya cakap kat sini, saya confident lah yang apa ni, mobile apps ni adalah platform yang paling bagus untuk educate orang. Sebab dia yang ni kita patah balik kita kepada kita punya research objektif, research question tu. Faham tak? So tak adalah kau punya uh, uh, apa ni? Kau punya research mengabang-abang. Okay. So kita bagi tahu lah macam mobile apps kan trending apa semua benda macam tu lah. Okay, untuk menguatkan kita punya statement. Okay, conclusion. Lepas tu samalah buat conclusion, korang summarize kan. Okay. Alright, lepas tu kita ada analysis and discussion, sama juga. Ni conclusion. Okay. Okay, macam ni recommendation. Okay, so okay. Analysis and discussion. Tadi chapter 4. So apa aku ni? Conclusion and recommendation. Astagfirullahaladzim. Okay, sorry guys. Aduh, barang gila. Okay. Okay, tadi conclusion and then ni recommendation kita. Okay, so korang kena bagi tahu apa yang korang recommendkan untuk korang punya isu tu. Okay, tapi relatekan lah dengan korang punya, macam aku, mobile apps, lepas tu user interface, user experience, orang yang menggunakan apa semua, benda-benda yang boleh bagi impact, yang boleh bantu society. Okay, faham tak? Recommend orang. Macam kau recommend kawan kau kepada kawan kau lagi seorang. Contoh. Okay. Dia macam tu lah. Konsep aku nak bagi faham dia. Okay. So, tu je kot conclusion, recommendation. So nanti korang akan kena tambah sikit masa korang punya, lepas tu reference. Jangan lupa, setiap apa yang korang research tu, website tu simpan. Okay. Jangan lupa. Sebab benda ni memang akan terlupa. So nanti last nanti kau main tibai. Okay, website. Okay, letak yang hampir cari last minute kan. Lepas tu copy paste. Jangan buat macam tu. Okay. Kalau boleh lah. Okay. Sebab aku tak rasa apa ni, examiner akan check pun satu kan. Dia akan klik pun satu ni kan. Tak ada. Tapi kena jujur lah. Okay. Alright. So macam aku last sekali aku tulis pasal penulis sikit bla 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 bla. Oh, aku beli duit 2017 eh. Okay. Alright. Okay, so tu je lah kot. Sampai chapter 5 dah settle. So korang boleh kena buat extract ke? Okay. Benda ni aku dah letak dekat ni tau. Okay, aku dah letak dekat Padlet. Ada Padlet kan? Ada kan? Padlet. Ada kan? So, dalam Padlet tu research proposal punya apa ni? Requirement ni ada kat sini. So, boleh refer balik lah satu-satu. Okay. So, yang timeline ni ikut korang lah sebenarnya. Apa ni, minggu ke berapa korang nak capai target apa semua kan. Macam lain kan. Okay, alright. Lepas tu, tu je lah kot. Okay. So, yang ni nanti boleh tambah. Abstract ni macam summarize korang punya topik tu pasal apa. So, orang tak perlu baca korang punya apa ni, macam dia punya permulaan lah abstract ni. Okay. So, nak bagi orang faham sebelum orang baca korang punya chapter 1, korang akan baca abstract selalunya lah. Okay, macam dia punya Viva, masa Viva ni dulu first kali production. Ada satu table of content aku tak download lah. Lantok lah. Okay, lepas tu table of content jangan lupa Okay. List of table, list of figure. Ni semualah. Okay. Jangan lupa. Okay. So ada soalan tak
daripada chapter 3 sampai chapter 5. Let's say lah kan, kita tak banyak primary source, kita buat interview je. Awak buat topik apa yang tak ada primary source? Tak, bukanlah saya. Maksud saya cakap let's say memang orang tak pernah buat pasal research kan? Contoh. Okay, hang kena kuatkan dekat hang punya survey dengan interview. Itu memang kena ada interview sebab dalam buku tak ada, dalam artikel tak ada kan? Kalau saya buat survey and then kena primary source tu dia macam wajib ke or dia just ada dekat survey? Macam mana? Lagi sekali tak dengar kau sikit. Contoh lah, primary source dia kan tak banyak. Tapi primary source tu dia wajib tak? Kalau tak banyak means ada kan? Tu wajib lah. Kalau benda ada wajib. Tapi kalau kau buat benda yang memang tak ada, memang tak ada primary. So kau akan jadikan kau punya secondary tu jadi primary. Mungkin interview kan letak dekat primary data. Interview memang bawah primary pun. So survey kat bawah. Quantitative method. Boleh? Okay. So kalau katakanlah ni satu je, tak payahlah tulis primary. Mungkin hang tulis kat sini qualitative method je lah. Tak adalah primary data, secondary data. Macam ni dia banyak. Kalau hang buat dari buku, hang buat daripada journal ke apa kan. Interview, observation. Tapi selalu observation memang akan ada. Okay? Okay, alright? Okay. Sekejap, aku tak share screen Okay, tak apa. Okay. Next soalan. Ada enggak? Ni last tau aku ajar writing. Lepas tu boleh kerja supervisor. Nanti every week kita akan update je apa korang buat. Tu je. Okay, next week tak ada kelas. Lepas tu next 2 week update. Next week tak ada kelas. Next 3 week tak ada kelas. Next 4 week update. Macam tu lah. Okay. Soalan? Syah, takkan tak ada soalan Syah. Kamu Syah. Lain? Right? Tak ada? Sir. Dah boleh grade ni? Oh, okay. Abang. Soalan dalam Google Form tu dia ada limit tak? Berapa soalan yang perlu diletak? Okay. Kalau itu ikut supervisor awak lah. Okay. Tapi kalau bawah saya demografik 5 maksimum. Demografik umur, kerja, itu demografik. Okay. Tapi bila masuk awak punya topik, okay, tambah lagi 10. So dia akan jadi 15 lah. Sebab kalau 10 je dia sikit sebenarnya. Sebab nanti dah campur demografik apa semua kan. Soalan hang 5 je. Macam kau nak kuatkan kau punya kau punya research, tapi soalan kau sikit. So macam mana kau nak convincekan orang, faham tak? So kena banyakkan banyakkan question. Kalau 20 pun tak apa. Mungkin 10 awak nak tanya pasal awak punya research, lagi 5 tu kau nak tanya pasal dah start pasal design sikit ke, tu boleh. Faham tak abang? Okay, faham. Boleh abang. Okay, Sir. Kalau dalam Google Form tu kan, dia macam ada section-section. Kalau kita tengok yang contoh-contoh yang orang buat yang research tu kan, email yang dia orang macam depan tu kan, muka depan tu dia orang macam ada description dengan title and then letak email untuk orang yang responden tu. Benda tu wajib tak? Tak perlu kot. Tak perlu kan? Sebab macam Google Doc kan? Form. Google Form. Okay, Google Form kau kena sign in guna Google punya account tau. Tapi tak sure lah kalau hang tak ada Google account dia boleh masuk ke tak. Tak ingat. Memang tak ingat. Aku dalam gila tak buat kan. Tak, maksud saya ni responden. Responden tu wajib letak email ke? Sebab saya rasa tak wajib. Oh, okey. Sebab tu buat apa? Untuk trace. Dia macam responden hang suruh letak nama dengan nombor telefon. So macam saya tanya Semazlan cakap tu untuk macam bukti lah, macam nak tengok orang tu wujud ke tak, macam
responden tu wujud lah. Dia cakap. Betul tak? Tapi nak menyenangkan je tak payahlah tulis. Sebab nanti kau akan tolong menolong among kawan-kawan korang juga. Macam aku dulu kan. Oh, hantar kat grup sana, hantar kat grup sini kan. Google Form tu kan. So, lagi banyak responden lagi bagus sebenarnya. Macam saya dulu, saya buat masa degree 112 kot. Antara juga. 112. Yang form tu saya buat yang tick je. Saya tak buat yang tu. Maksudnya dia macam kotak. Dia agree Tak ada masalah. macam Mana tu. yang hang rasa selesa, teruskan. Tak ada masalah pun benda tu. Okay. So, sama je tick ni. Tapi macam contoh kalau macam yang agree, strongly disagree, strongly agree, benda tu susah sikit tau sebenarnya. Sebab macam saya cakap tadi, jawapan kau kalau dua je senang, yes or no. Senang. Kau nak buat data nanti kira macam okay, benda ni perlu dibuat tak? Kalau ada yang cakap yes, ada yang cakap mungkin yes 90%, no 10% kan. Okay. So benda tu dah kuat dah, 90% tu dah kuat dah. Tapi kalau hang buat macam maybe kan, mungkin maybe tu 50%. So yang dia macam susah lah nanti, faham tak? Susah kat hang nak buat hang punya research ni. Faham tak? Faham. Okay, right. Next question. Tanya lain. Bahira aja tanya ni, yang lain ni tak makan lagi ke? Aku tak makan lagi. Guys. Come on guys. Diva ada tak? Diva. Aryan, Ifat. Aku start ke? Guys, aku start ke guys? Tak. Tak kan? Tak. Aku rasa yang buka kamera Bahira, Atikah dan Aisyah je. Yang lain semua tak buka kamera. Sir Zaim panggil student dia Major 1 dalam group. Siapa yang bawa Sir Zaim? Yes, Sir Zaim panggil student dia untuk major 1 kat group. Grup mana? Oh, saya tak ada. Grup korang lah kan? Group degree. Grup degree. Oh, saya tak ada pun dalam grup. BAD. Ada. Oh, ada. Ada kelas. Saya ambillah korang. Siapa yang bawa Zaim? Lupa. Siapa bawa Zaim? Bahira, Cik Lan. Abang Aziz kan? Mujazi. Kau ada ni tak? Dah ada progress tak dengan Aziz? Dah, sekarang ni chapter 2. Lost chapter 2. Syah? Kau Irina kan? Dah ada progress tak? Ha. Ada tak? Sampai mana? Chapter 1. Cepat sikit kayu. Atika? Noel? Nak masuk chapter 3. Nak masuk je? Okay, dah tu. Okay. Nani? Sekejap. Noel Faiz. Nani Ujang Zaim? Nazar. Miss Nazar. Nazar. Okay. Kau dah kat mana dah? Kat mana? LR. Oh, okay. Literature review. Okay, alright. Okay, siapa ni? Faisal dengar. Dengar. Saya dekat literature review. Oh, sama juga. Kau bawa siapa Miss Amira. Oh, bismillah. Okay. Azim Amira Azam, Fitri. bawa aku. Zini, Masuk literature review. awak bawa? Sir Khairul. Oh, Khairul. Siapa yang bawa Lotfi Diva? Saya. Janganlah marah. Okay. Aryan? Aryan Talib. Ya, sir. Kau apa tak buka kamera? Kau nak tengok bicep kau? Nak kena buka ke? Memanglah buka, wajib kelas aku buka kamera. Tengok Okey. Faisal tu, dia kat klinik pun dia buka kamera tau. Dia pakai glove lagi. Faisal belanja glove.
Aren, kau dah yes. kat mana dah dengan Miss Liza? Mana nak cakap Dia Apa, Han tak dapat kerja cinta dia ke apa ni? tak sebab mana Update sikit. Oh, dia buat muka dia bingung masih pula. dia still tak, sebab dia still dalam research lagi. Dia macam tu lah. Dia still dalam research lagi. So kiranya Major 1 sampai week 14 research. So Han kat mana sekarang? sebab kira Chapter berapa sekarang? Kau jangan membongak. Lagi aku tanya kau punya supervisor kan. sebab sekarang ni sebab masih dia untuk sekarang dia just nak tengok pasal idea dan konsep yang saya nak buat. Tu je? Tu je. Masih dalam chapter 1 kot. Kau dah decide kau punya tajuk belum? Tajuk dah decide belum? Tajuk dah decide dah. Buat pasal apa? Buat komik. Okay, alright. Okay, good luck lah. Okay, Diva? Ya, okey. Diva So Manogari. dah buat Happy question belated birthday. Apa? already start buat questionnaire. Ui, laju. Chapter 4, 5 semua dah siap lah? Yes. Saya pun laju. Saya buat question lah. Aku baru ajar chapter 5 hari ni dia dah siap lah. Kau rasa? Kita orang dah buat designing also. Research. Buat design. Okay. Bagus. Okay. Alright, Muhammad Ifat. Awak dengan Nazrul kan? Lo. Ifat, oi. Yo. Buka kamera, come on lah. Yo. Kau kat clubbing ke apa? Jangan Gila, kata PKP macam tu. kat Mana dia ada ni. clubbing siang-siang. Mana dah tahu, Bonza. Kau kat mana sekarang? Bukan maksud aku. Kau punya writing kat mana sekarang? Writing saya chapter Kau ada 6. update dengan chapter 6? Kau biar betul. Tak ada. Saya punya dah Aku lepas. ajar sampai chapter 5 je lah. Anak ni budak. Saya punya dah lepas dah lepas buat questionnaire dah. Serius lah? Okay, right, method Okay. Nanti aku update dengan korang punya supervisor. Kalau tak sama. Okay, alright. Okay. So, kalau tak ada apa-apa, saya habiskan kelas kat sini lah. Okay? Tak ada soalan kan? Soalan? Ini masak apa? Attendance. Sekejap. Lupa dah. Okay, Ifat. Okay, kau dah boleh tutup mic. Aku nak joget lah dengan kau punya background tu. Oh yeah. Ya, sebab tu aku cakap angkat clubbing apa. Okay, major 1. Oh, Ifat punya aku tak buat lagi. Allah. Sekejap, Sekejap aku buat kau punya. So, aku bagi yang bachelor grafik dulu. Okay, attendance. Kita punya attendance start berapa bulan Sekarang minggu ke-7. Okay. 15 April. 16 April. April kita balik. 7, 6, 5, 4. Oh, okay. Sebab yang malam tu sekejap guys. 15.
hari ni 28 Mei. Saya bagi dekat chat lah. Saya tak dapat nak buka cam. Oh, ni tadi. Okay, ni password korang. Okay, so mana yang tak datang tu, jangan bagi password sebab ada yang few tak datang kan. Okay, ni password untuk grafik. Yang sekarang tak boleh sign dah. Oh, 1 minit lagi. Cepat guys, cepat guys. Boleh guys. Dah 11.30. Okay, dah. Allah cannot be reached. Apa hal? Ada yang tak sempat sign je? Ya, sir. Faisal, kau boleh sign attendance tak? Tak sempat ada. Saya baru nak login ni. Dah boleh dah habis apa? 11.30. Aku tukar 11.30. Okey. Okay. Okay, so semua boleh sign attendance kan? Okay guys. So kalau tak ada apa-apa kita habiskan kelas kat sini Okay. Okay guys. So next week nanti kita update je. Kat mana dah. Ataupun tak buat kelas dulu ke. Just update dalam group. Okay, dah. Okay. Alright, so jangan lupa Okay, kejar supervisor sebab supervisor takkan kejar korang. Ada yang supervisor kejar lah, tapi kalau student yang kejar supervisor. Kalau tidak nanti korang sesat barat nanti. Okay, jangan buat writing yang short sendirilah. Saya pesan selalu okay. Kan kejap lagi kan kau punya research pun jadi short sendiri. Okay. Alright, so kalau tak ada apa-apa, saya habiskan kelas kat sini. Jaga diri, jaga SOP. Assalamualaikum.